Betulnya narasumber yang kita bawakan untuk hari ini, Alhamdulillah sudah pun berada bersama dengan kita pada pagi ini, Muhammad. Ya. Untuk itu kita perkenalkan saja. Assalamualaikum. Kita akan bersama dengan Puan Zaitunah binti Haji Kurus. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Dan kita akan bersama dengan Iaitu Yang Mulia Puan Mardian binti Haji Tahir, pengurus akademik. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, di pertemuan kita pada hari ini membincangkan mengenai dengan menyemai ilmu menuai masa depan pendidikan pertanian di Brunei bersama dengan pihak IBTE. Pertanian tersebut kalau dilihat di negara Brunei Darussalam pada ketika ini semakin meningkat Puan ya. Dan kita ada juga mendengarkan pengisian daripada rakan tugas kita ni di package program di daerah Temburong mengenai dengan perkembangan pertanian di daerah sana. Jadi kita ingin mengetahui lebih lanjut juga bagaimana dengan sektor ini, adakah ia memberikan harapan yang baik, yang cerah bagi mereka yang akan berada di sektor pertanian ataupun sebagainya. Jadi kita terus kita sedidiki dengan lebih lanjut daripada akarnya tersendiri pendidikan pertanian ini. Jadi bagaimana sebetulnya cikgu ya mengenai dengan tajuk yang kita bawakan pada hari ini, mungkin dapat dikongsikan terlebih dahulu oleh Puan Zaitunah. Silakan Puan. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak RTB. Sebelum itu saya ingin ucapkan selamat Hari Raya DPT. Maaf zahir dan batin. Terima kasih juga kerana bersedia menjemput kami pagi ini untuk sama-sama meraihkan membincangkan satu wawancara mengenai pertanian di Brunei. Okay, sebelum saya menerangkan mengenai pendidikan pertanian di negara Brunei Darussalam, ingin saya mengimbas ataupun menyentuh sedikit mengenai sejarah awal pertanian di negara ini. Okay, untuk pengetahuan penonton rampai pagi, pendidikan pertanian bermula pada tahun 1922 sebenarnya melalui mata pelajaran berkebun di kalangan pelajar-pelajar, dikenalkan sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah dulu-dulu. Dan kemudian pada tahun 1930 di mana hampir keseluruhan sekolah Melayu di negara Brunei Darussalam mempunyai satu kawasan di mana kawasan itu dibuatkan jadi tempat pembelajaran pelajar-pelajar untuk bercocok tanam. Jadi pendidikan pertanian ini bukan baru, ia sudah lama. Sejak 22 sudah, 1942. Okay, kemudian pada tahun 1965 bermulanya pendidikan pertanian yang formal dengan membuka resmi projek-projek pertanian di Sinaut Tutung oleh Syarikat Brunei Shell, Syarikat Minyak Brunei Shell Sdn Bhd. Pada tahun 1975 pusat latihan pertanian Sinaut mula dibukakan, di mana pusat latihan pertanian Sinaut memulakan pendaftaran pelajar pertama. Jadi di bawah skim yang Farmer Resettlement Scheme. Dan kemudian pada tahun 1978 mata pelajaran sains pertanian ataupun agriculture science subject diperkenalkan di Maktab Melayu Paduka Seri Begawan Sultan. Di situlah mula-mula agriculture science subject ini diperkenalkan di Brunei. Kemudian pada tahun 1983 pusat latihan pertanian Sinaut memperkenalkan kursus Brunei National Diploma in Agriculture dalam pendeknya BNDA, which is saya adalah alumni dari sekolah dari pusat latihan berkenan. Saya graduan 1995. Masa itu. Dan pada tahun 1984 pusat ini memperkenalkan kursus baru lagi iaitu National Diploma in Agriculture Engineering. Kerana pertanian ni banyak dia punya itunya equipment perkakas yang diperlukan untuk bertani. Jadi Brunei mengorak langkah ke bahagian kejuruteraan pertanian masa itu. Seterusnya pada tahun 1988 mata pelajaran pertanian mula diperkenalkan di peringkat Brunei Junior Certificate Education, which is digelarnya BJCE masa itu. Dan pada tahun 1991 mata pelajaran agriculture science ataupun sains pertanian sekali lagi diperkenalkan di peringkat O level, which is sehingga kini. Sehingga kini ada beberapa sekolah
di negara Brunei Darussalam menawarkan O-level dalam sains pertanian. Okay, pada tahun 1995 Brunei National Diploma in Agriculture BNDA dan Engineering diserahkan kepada Kementerian Pendidikan. Di situ awalnya peralihan daripada pusat latihan pertanian senaut diserahkan kepada bahagian pendidikan. Jadi dari Kementerian Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama ataupun MPR ketika dulu dan sekarang digelar dalam MPRT. Dan kedua kursus ditamatkan pada tahun 1999 dan pada tahun 2005 sekolah berkewawasan ditubuhkan. Mana program-program berasaskan pertanian ataupun agroteknologi ditawarkan. Okay, pada ketika itu hanya sekolah berkewawasan hanya menawarkan 2 program khusus pertanian, di mana program National Technical Certificate digelar National Technical Certificate 3 in Crop Production dan Fish Husbandry. Dan sekarang sekolah berkewawasan telah dikenali dengan nama Sekolah Agroteknologi dan Sains Gunaan. Ada pertukaran nama di situ. Dan IBTE Kampus Agroteknologi, di mana menawarkan program-program khusus pertanian, agroteknologi dan sains gunaan. Alhamdulillah. Jadi baik, seperti yang dikongsikan oleh Puan tadi, evolusi pendidikan di negara Brunei Darussalam ini semakin berkembang, pesatlah perubahannya. Jadi mungkin dapat dikongsikan mengenai dengan kepentingan pendidikan pertanian di negara Brunei Darussalam. Okey. Kepentingan pendidikan pertanian di negara Brunei Darussalam menurut saya ia sangat penting, amat penting. Bukan saja di negara Brunei Darussalam tapi di dunia. Kerana salah satunya adalah bagi menjamin bekalan makanan ataupun food security untuk population rakyat. Dan bila disentuh menjadi salah satu topik food security, ianya menjadi perbualan hangat dunia sehingga kini. Dan salah satu solusi untuk food security adalah pertanian dan perikanan, di mana ia adalah renewable resources. Dari itu pendidikan pertanian ini penting dan bagi membantu dan memastikan bekalan makanan satu negeri itu mencukupi dengan memberikan latihan dan pendidikan teknik pertanian moden, dibantu dengan pendidikan pertanian moden. Dan kedua, meningkatkan ekonomi negara melalui sistem pendidikan pertanian. Sektor pertanian dapat diperkembangkan dan dimajukan sehingga maju meningkatkan pendapatan negeri itu melalui ekspor hasil-hasil pertanian. Okay. Ketiga ialah mewujudkan peluang pekerjaan ataupun employment opportunity pada graduan dalam bidang pertanian itu sendiri dan membukakan peluang pekerjaan di kawasan luar bandar. Kita mentargetkan untuk pekerjaan di luar bandar. Pasal pertanian aktivitinya diadakan kebanyakan di luar bandar. Tepat sekali. Keempat, melihara alam sekitar. Pendidikan pertanian juga menekankan kepentingan melihara ekologi alam sekitar dan mengurangkan kesan negatif pembangunan sektor pertanian dan memastikan kelestarian alam sekitar untuk sustainable. Betul. Dan kelima, pendidikan pertanian juga menyokong penyelidikan dan inovasi dalam teknik pertanian dan meningkatkan produktiviti dan kualiti hasil. Dan akhir sekali, mengurangkan kemiskinan di negara-negara sedang membangun, membantu untuk itu. Pendidikan pertanian dan perikanan mampu mengurangkan kadar kemiskinan di sebuah negeri kerana melalui pendidikan pertanian dapat meningkatkan kemahiran dan juga pengetahuan agar dapat mengurangkan kemiskinan di kalangan komuniti. For example, kalau kita di Brunei kalau kita boleh bercucuk tanam di rumah walaupun kecil, boleh membantulah meringankan beban makan seharian. Untuk example macam contoh sayur-sayuran yang ada di belakang rumah ataupun buah-buahan. So kita tak perlulah membeli setiap hari kan, boleh dibantu dengan itulah.
Betul. Itulah ya sebenarnya kalau dilihat sendiri ya kita buka mata minda dan juga pengetahuan kita ni jawapan ya ataupun cikgu sebetulnya. Negara Brunei Darussalam itu sendiri juga banyak kebanyakan produk-produknya ataupun makanan asas kita ni diimport daripada luar negara. Hingga kan jika ada sesuatu terjadi kepada negara tersebut, harga naik dan juga ataupun keperluan berkurangan, ia menjejaskan juga negara Brunei Darussalam. Jadi jika boleh untuk kita ni dapat meningkatkan lagi pertanian kita ni, ini sedikit sebanyak tidak akan menjejaskan jika sekiranya berlaku sesuatu perkara buruk berlaku di luar negara kepada negara kita ni ya. Jadi alhamdulillah, jadi begitulah yang dapat dikongsikan oleh narasumber kita yang kita bawakan pada hari ini. Jadi untuk soalan seterusnya juga ingin ditanyakan kepada Puan Mardiana mengenai dengan mungkin sekarang beberapa teknologi tinggi pun sudah pun dikongsikan ataupun diajarkan di Institut IBTE. Jadi menurut cikgu mungkin ada peranan teknologi di dalam pendidikan pertanian pada masa ini. Mungkin Puan dapat kongsikan. Okay. Teknologi tinggi memang memainkan peranan penting ya dalam pendidikan pertanian di negara Brunei Darussalam. Pada masa ini ya, sebagai contoh penuntut yang menjalani HNTech in Agrotechnology, mereka telah berpeluang menggunakan drone bagi pemantauan penanaman padi. Di samping itu juga diorang juga ada peluang untuk mengaplikasi bajak menggunakan drone, dan juga di samping itu juga memantau serangga perosak. Okay? Di mana pelajar-pelajar ini berpeluang menggunakan drone dalam memantau dan mengaplikasi bajak. Di samping itu juga mereka menggunakan mesin traktor dalam proses penuaian padi. Antara teknologi yang telah dipelajari di IBT Agrotechnology juga iaitu sistem hidroponik. Sistem hidroponik ini ialah satu kaedah tanaman tanpa menggunakan tanah. Ianya menggunakan air sebagai media tanaman. And then di samping itu juga pelajar juga didedahkan kepada teknik aquaponik. Dari nama aquaponik itu kita ni boleh nampak ianya adalah gabungan daripada aquaculture dan juga hidroponik. Di mana dua kaedah iaitu kaedah aquaculture iaitu pemeliharaan ikan dan juga hidroponik penanaman menggunakan air digabungkan dalam satu masa. So dengan mengintroduce hidroponik, aquaponik ini ia dapat menarik lebih ramai pelajar untuk belajar dengan lebih menarik dan interaktif, yang mana ianya akan dapat memberikan diorang skill dan knowledge yang diperlukan pada masa ini. Jadi mudah je sebenarnya ya untuk petani zaman sekarang ni dengan adanya penggunaan seperti peralatan-peralatan diperlukan drone dan juga sebagainya ini memang tanpa mereka memang dapat kita lakukan, tapi mereka ini memudahkan urusan kita ni. Kalau dulu juga cikgu kita ada mendengarkannya tanah kuan ini lebih saya banyak, lebih saya untuk bertanamnya. Sebenarnya namanya tanah insya-Allah boleh sahaja. Yang kita perlu tahu adalah bagaimana untuk menyuburkan dan juga apakah tanaman yang sesuai untuk ditanam di sana ya. Jadi itulah adanya pengetahuan tersebut ataupun development daripada penghasilan kajian dan juga sebagainya. Di kesempatan ini kita sebetulnya akan mengongsikan paparan beberapa gambar yang akan kita bawakan bersama dengan Auda selepas ini dalam sedikit masa saja lagi. Jadi mungkin dijelaskan dari Cikgu Mardiana dengan paparan gambar yang kami bawakan bersama dengan orang penonton. Terima kasih Puan. Seperti yang tertera, ini adalah program-program yang ditawarkan di IBT Campus Agrotechnology seperti HNTech in Agrotechnology. HNTech dipanggil Higher National Technical Education Certificate, iaitu sijil tinggi teknikal kebangsaan dalam bidang agrotechnology, dan juga NTech dalam National
minta maaf ya. Ya. National Technical Education Certificate, Sijil Teknikal Kebangsaan dalam bidang agri-industri perikanan dan juga promosian makanan. Okey, ingin saya share di sini di IBT Agroteknologi, kampus agroteknologi kami ada menawarkan program HNTech in Agroteknologi dalam bidang yang mana ianya sebanding dengan diploma kebangsaan. Okey. HNTech in Agroteknologi ini mengambil masa 2 tahun di mana pelajar-pelajar akan belajar di kampus selama 18 bulan dan juga akan mengikuti latihan industri selama 6 bulan. Bagi program ini, pelajar-pelajar dibolehkan untuk memilih salah satu specialist area dalam satu dari 6 bidang yang ditawarkan seperti aquatic science, crop technology, food technology, veterinary and livestock management, rice industry dan agricultural mechanics. Okey, antara syarat-syarat yang untuk mengikuti program HNTech in Agroteknologi ialah minimum pelajar ataupun pemohon hendaklah mempunyai 3 O-level credit dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. Okey, manakala dari NTech, kita juga ada menawarkan di peringkat NTech, iaitu National Technical Education Certificate, iaitu Sijil Teknikal Kebangsaan tahap 3 yang sebanding dengan Skill Certificate 3. Dan ini juga sama juga dengan yang HNTech tadi. Ianya mengambil masa selama 2 tahun di mana pelajar-pelajar belajar selama 18 bulan di kampus dan akan mengikuti penempatan industri selama 6 bulan. So, untuk mengikuti program-program NTech ini, pemohon hendaklah menamatkan pengajian mereka di tahun 10 bagi pelajar yang ekspres dan juga tahun 11. Sekiranya pelajar tidak dapat menamatkan tahun 11, mereka tidak layak untuk memohon program ini. Di samping itu, untuk pengetahuan semua, NTech program ini ditawarkan dalam 3 jenis program, iaitu NTech in Agri Industry, NTech in Aquaculture dan juga NTech in Food Processing. Baiklah, pun dikongsikan kepada Auda ya mengenai dengan apa yang ditawarkan di bahagian IBT tersebut. Daripada Cikgu Zaitunah sendiri, mungkin dapat dikongsikan Cikgu mengenai dengan perubahan positif dalam tahun kebelakangan jika ia berkaitan dengan pendidikan pertanian di negara kita. Okey, sebelum saya menjawab ya soalan tersebut, ingin saya menyentuh sedikit mengenai SPN 21. Ya. Apabila SPN 21 dikenali sebagai sistem pendidikan abad ke-21 yang dikenalkan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2007. Di mana objektif utama SPN 21 ini adalah untuk meningkatkan kualiti pendidikan di negara Brunei Darussalam agar sesuai dengan keperluan dan cabaran abad ke-21 bagi mencapai hasrat dan inspirasi negara wawasan 2035. Okay, untuk pengetahuan penonton Rampai Pagi, dari segi SPN 21, pembaharuan kurikulum pendidikan pertanian telah pun dibuat bagi memastikan pelajar-pelajar dan memperolehi kemahiran yang relevan dengan keperluan masa kini dan masa depan. Bagian unit kurikulum perancangan dan pembangunan IBTE tidak ketinggalan dalam menyediakan kurikulum pendidikan pertanian yang mampan. Okay, di mana kurikulum ini berasaskan beberapa elemen utama, iaitu satu, kurikulum berorientasikan industri sendiri. Di mana kurikulum pertanian ini berasaskan kehendak industri dan sektor pertanian yang relevan agar pelajar memperolehi kemahiran dan pendidikan yang diperlukan di pasaran kerja di Brunei dan juga luar negeri lah. Yang keduanya, kurikulum yang disediakan berasaskan kompetensi. Jadi kurikulum dibuat berasaskan kompetensi mengenai dengan pertanian.
di mana di dalam kurikulum menekankan pada penguasaan kompetensi yang tertentu yang relevan dengan bidang dan sektor pertanian yang terkini. For example tadi macam modern teknologi like hydroponic, fertigation, penggunaan drone. Jadi itu dimasukkan dalam kurikulum. Yang ketiganya kolaborasi bersama rakan industri. Tanpanya ada rakan industri ini kami tak boleh jalan jugalah. Jadi perlu adanya dalam mewujudkan kurikulum yang mapan. IBTE sentiasa berkolaborasi dengan rakan industri untuk memastikan pelajar-pelajar mendapatkan kemahiran yang terkini which is up to date dan relevan dengan industri sendiri. Empat, pembangunan kemahiran abad ke-21 iaitu penyediaan kurikulum. Pertanian juga berasaskan perkembangan kemahiran abad ke-21 iaitu pemikiran kritis, critical thinking, kreativiti dan mampu bekerjasama dengan satu kumpulan dan juga keusahawanan, which is entrepreneurship. Kerana bidang pertanian ni awal ujungnya mesti dengan keusahawanan juga, pemikiran keusahawanan. Betul. Untuk pengetahuan para penonton, inspirasi intelek adalah 2 peringkat kursus pertanian yang ditawarkan oleh IBTE lah, di mana sudah diterangkan oleh Cikgu Mardiana sebentar tadi. Itu peringkat HNTEC dan MTEC. Betul lah ya. Jadi sebetulnya mengenai dengan info-info yang menarik dapat kita kongsikan bersama dengan Auda ya. Dan juga ada sebarang perubahan positif ya dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Mungkin dapat dikongsikan harapan bagi peluang Yang Mulia Puan kerana kesuntukan masa yang kita ada pada masa ini. Harapan bagi kami sebagai tenaga pengajar bahagian pendidikan pertanian khususnya lah ataupun IBTE amat berharap kepada para pelajar yang di luar sana ataupun ibu bapa pelajar untuk mendukung dan menyokong lah mana-mana pelajar-pelajar yang berkeinginan untuk meneruskan di dalam bidang pertanian, untuk memohon dan meneruskan pengajian mereka ke peringkat HNTEC ataupun MTEC di Institut Teknikal Brunei, dan khususnya di sekolah agroteknologi dan sains gunaan lah. Besarlah harapan kami untuk mereka memohon dan meneruskan di sana, dan kami cuba sedaya untuk mentrain ataupun memberi kemahiran dan pengetahuan kepada mereka. Alhamdulillah. Jadi mungkin dari Cikgu Mardiana dari segi pengurusan pembelajaran dan sebagainya, mungkin ada harapan yang dapat dikongsikan, Puan? Diharap pelajar-pelajar muda pada masa ini akan lebih berminat untuk mengikuti pembelajaran di IBTE Kampus Agroteknologi, kerana kami akan mengimplementasikan dan mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajaran dan pembelajaran pelajar. Alhamdulillah. Baik, demikian telah pun ya kami bawakan kepada Auda mengenai dengan segmen platform pendidikan teknikal dan vokasional IBTE, menyemai ilmu menuai masa depan pendidikan pertanian di Brunei bersama IBTE. Kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Cikgu Zaitunah binti Haji Kurus, Ketua Sekolah Agroteknologi dan Sains Gunaan, dan juga kepada Cikgu Mardiana binti Haji Tahir, pengurus akademik, kerana berkesudian. Terima kasih sekali lagi Cikgu. InsyaAllah kita bersama lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.